warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Syahriz bin Samsudin selaku Pembantu Pustakawan Daerah Cameron Highlands. Selamat datang ke YouTube rasmi Pustakaan Awam Daerah Cameron Highlands. Dan jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share bagi video ini. Pada hari ini, saya bersama dengan seorang tetamu yang sangat hebat, istimewa bagi membincangkan topik mengenai tajuk masalah penderaan dan pengabaian dalam kanak-kanak. Tetamu yang saya maksudkan adalah Muhammad Hanafi bin Saidi. Tanggal lahir 16/10/1990. Tempat kelahiran beliau Kampung Jarau, Kuala Kangsar, Perak, dan beliau berjawatan Pegawai Perlindungan Kanak-kanak Daerah Cameron Highlands. Apa khabar tuan? Alhamdulillah sihat. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak tuan di atas kesudian untuk hadir bersama-sama kita mengupas topik yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Baiklah, kita terus dengan soalan yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan definisi kanak-kanak? Silakan. Okay, terima kasih kepada tuan moderator kita, Saudara Syahril. Pertama-tama sekali sebelum saya menjawab persoalan yang dilontarkan tadi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Perpustakaan Daerah Cameron Highlands yang sudi menjemput saya untuk sama-sama kita berbual mengenai pengabaian dan penderaan kanak-kanak pada hari ini. Jangan lupa like, share dan komen di YouTube Perpustakaan Awam Daerah Cameron Highlands. Ya. Okey, saya kembali pada persoalan tuan moderator tadi berkenaan dengan apa itu definisi kanak-kanak. Mungkin sebelum ni kita mungkin tersilap faham. Ada yang kata kanak-kanak itu berumur 0 sehingga 6 tahun, ada yang kata sehingga tingkatan 1, macam-macam definisi yang kita orang bagi tahu kan. Tapi kalau kita tengoklah kepada Akta Kanak-kanak 2001, yang dimaksudkan dengan kanak-kanak itu adalah seorang yang berumur di bawah 18 tahun. Itulah kanak-kanak. Okey, terima kasih dan satu penerangan yang amat menarik dan baik sekali. Untuk soalan yang seterusnya, seperti yang kita maklum, pada masa kini terdapat banyak kes penderaan yang melibatkan kanak-kanak. Apakah punca sebenarnya berlaku kes penderaan kanak-kanak tersebut? Dipersilakan. Terima kasih sekali lagi pada tuan moderator. Kes pengabaian, penderaan yang berlaku terhadap kanak-kanak ni sebenarnya banyaklah puncanya. Kalau kita tengok di sekitar masyarakat kita sajalah, kita mungkin ada dengar mungkin dalam satu kampung kita, di kawasan perumahan kita, mungkin kita ada je dengar kes-kes pengabaian penderaan ni. Faktor yang biasa kita dengar, yang kita ketahui adalah yang biasa kita siasat kebanyakannya adalah status keluarga tu di mana kalau sekiranya keluarga itu dalam keadaan yang tidak baik, ibu bapanya mempunyai masalah, di situlah titik mulanya jadinya kes-kes penderaan dan pengabaian. Apabila berlaku pergaduhan antara ibu dan ayah, itulah salah satu titik permulaan untuk terjadinya kes-kes penderaan dan pengabaian. Masalah ekonomi dalam keluarga, bila berlaku ketiadaan sumber pendapatan yang baik. Contohnya kita tengok masa-masa PKP ni, tempoh PKP yang panjang ni, ada keluarga yang tak ada pendapatan, tak ada sumber kewangan untuk menyara keluarga. Banyak kes-kes yang kita dapati meningkat ketika PKP ini. Kes-kes penderaan dan pengabaian itu meningkat. Itulah masalah sosial yang kita hadapi pada hari ini. Bagi menghangatkan soalan seterusnya, apakah peranan JKM dalam membela nasib kanak-kanak yang terlibat dalam kes penderaan ini? Okey, kalau kita tengok peranan JKM amat berperanan dalam memastikan keselamatan, kesihatan kanak-kanak ni. Di mana bila kita mendapat aduan, mendapat laporan, di setiap JKM sebenarnya kita terdapat pegawai pelindung ataupun kita panggil pelindung kanak-kanak. Di mana pegawai pelindung ini akan bertindak segera sekiranya terdapat, maknanya kami ni bersedia 24 jam sekiranya berlaku adanya aduan mengatakan kanak-kanak didera, kanak-kanak diabai, kanak-kanak dibuang, kami akan segera turun padang dahulu untuk menyiasat
apa yang berlaku, dan seterusnya kita ambil tindakan lah untuk menyelamatkan anak-anak itu. Kalau kita tengok di sekitar Pahang ni, kita di satu Malaysia sebenarnya, JKM mempunyai beberapa banyaklah institusi untuk memasukkan kanak-kanak untuk diselamatkan. Kalau di Pahang, di Kuantan, kita ada rumah kanak-kanak penuh. Selain daripada rumah kanak-kanak penuh di Kuantan, kalau di Pahang ni kita ada lagi satu, itu rumah kanak-kanak Tengku Puan Fatimah. Dan juga kalau kita tengok peranan JKM ni, sebenarnya di satu Malaysia kita ada pasukan pelindungan kanak-kanak. Kita ada 140 pasukan, di mana setiap daerah mempunyai sekurang-kurangnya satu pasukan pelindungan kanak-kanak. Di mana dan selain itu juga kita ada pusat aktiviti kanak-kanak sebanyak 146 di seluruh Malaysia. Itulah peranan JKM dalam membantu untuk membanteras masalah penderaan dan pengabaian. Untuk soalan yang seterusnya, bagaimanakah cara untuk membendung masalah ini? Okey, Cik Syaril, untuk membendung masalah ini sebenarnya banyak pihak lah yang perlu bekerjasama. Terutamanya yang kita tengok adalah komuniti setempat itu sendirilah. Kita tengok banyak kes-kes yang penderaan, contohnya pengabaian ni, dia bukan kes yang baru berlaku. Ada yang telah lama berlaku tapi tidak diambil peduli oleh masyarakat setempat. Itu sebenarnya peranan utama kita adalah jiran-jiran, peranan komuniti setempat itu sendiri untuk membuat aduan. Okey, membuat aduan tu mungkin orang tak tahu di mana. Di mana nak buat aduan, mungkin orang takut, mungkin orang rasa nanti bukti peribadi didedahkan. Okey, untuk pertama, bila tahu je kita dah dengar di rumah kita syaki, di rumah sebelah, di rumah jiran, di rumah harapan ke, berlaku penderaan, kita tahu, kita tengok kanak-kanak menangis dengan luar biasa, dengar bunyi jerotan, boleh terus call telefon 1599 24 jam, sentiasa boleh dihubungi. Terus buat aduan dan kita akan terus bertindak dalam masa segera lah. Itu Telenor kita panggil. Seterusnya boleh hadir terus ke JKM berhampiran daerah masing-masing. Dan ketiga, terus membuat aduan ke polis. Itu yang paling senang jugalah. Dan juga seperti yang saya maklum tadi, setiap JKM kita punya pasukan pelindungan kanak-kanak boleh rujuk kepada pasukan pelindungan kanak-kanak ini juga. Untuk soalan yang terakhir, apakah pesanan Tuan kepada masyarakat di luar sana bagi berkaitan topik kita pada hari ini? Okey, Cik Syaril, pesanan saya sedikit, pesanan ringkas lah. Jika sekiranya berlaku, kita tahu benda ni berlaku, jangan kita biarkan. Jangan kita tidak mengambil tahu kita punya hak-hak kanak-kanak kita. Dan banyak kes yang telah lama berlaku dan keadaan stres ada yang melibatkan kematian. Kita tak nak benda ini berulang. Jadilah komuniti yang cakna dengan kanak-kanak di kawasan yang berhampiran. Kita ambil dalam skop yang kecil saja, di sekitar rumah kita, di sekitar kampung kita. Dan sekiranya semua masyarakat mengambil peranan, insya-Allah kes ini akan dapat diatasi dan berkurangan dari tahun ke tahun. InsyaAllah. Baiklah, masa amat mencemburui kita semua. Kita sudah sampai ke penghujung perbincangan kita pada hari ini. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu jemputan kita, itu Cik Hanafi Zaidi, di atas kesudian menerima pelawaan kami, dan diharapkan Tuan akan berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera. Tidak lupa juga kepada semua yang menonton video ini dari mula hingga akhir. Semoga ada perkara baru yang telah anda dapati sepanjang perkongsian sebentar tadi. Jangan lupa untuk terus menyokong kami dengan menekan butang subscribe, komen, share dan like. Semoga kita bertemu lagi di masa akan datang. Nama saya Muhammad Syarif bin Samsudin selaku pembantu pustakawan daerah Cameron Highlands dan ingin mengundur diri. Sekian, terima kasih. Bye.